Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Saya tak datang awal sebenarnya, tengok hujan kan. Jadi saya tunggu hujan reda baru saya keluar. Alhamdulillah kan. Hujan tak ada tapi sesat jalan. U-turn kan U-turn dekat Ala Keseremban. Tapi tengah-tengah sikit lah. Tak jauh sangat. Tak dapat GPD kan. Telajak sana. Allahu'alam. Baik. Kali terakhir kita bincangkan itu, kita habiskan Alhamdulillah berkenaan dengan tajuk imamah serta masalah solatul jamaati, solat jemaah. Yang terakhir kita ambil itu berkenaan hukum-hukum yang berbagai lah berkenaan dengan tajuk imam dan makmum. Yang kita kata sebenarnya perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sepatutnya seorang yang nak jadi imam dan seorang yang ikut imam sepatutnya tahu. Sebab kalau dia kata dia tak tahu perkara-perkara berkenaan, dan akan jadilah macam yang kita tengok dalam masyarakat kita di Malaysia. Imam tersasul tak tahu nak buat apa. Imam tersasul tak buat apa, imam telajak tak buat apa. Jadi benda macam ni kita kata kadang-kadang dah sampai seminggu, sebulan, barulah dibincangkan. Kemudian last sekali hukum dia apa? Satu masjid kena ulang balik solat. Ni masalah sebenarnya. Ya ke? Ya ke? Silap lah. Patut diorang tengok kitab fiqh tu tak? Okey, baik. Tengok sesat lagi. Pening kepala, tapi tak tahu benda buat apa. Baik. Okey, hari ni betulkan balik. Okay. Kita bukan belajar kitab ni. Sorry, minta maaf. Saya tak perasan juga. Ni duduk mesti lepak-lepak. Okey. Kali terakhir kita bincangkan itu, walhamd, pada minggu lepas berkenaan usul tafsir. Kita ambil berkenaan dengan tajuk hukum tafsir dan bahagian-bahagiannya. Kan kita kata sebenarnya tajuk tafsir ni, macam usul tafsir ni sendiri dia macam dikatakan oleh Syekh Musa'id At-Tayyar, Dr. Musa'id At-Tayyar, bahawa belum lagi sempurna dia punya perkara-perkara yang disusun dalam ilmu ini. Dia tak macam ilmu usul fiqh dan sebagainya. Sebab usul tafsir ni dia ada keaslian yang tak boleh lari. Sebab ada kekangan untuk berkata-kata mengenai Quran tanpa dalil. Kan, baru saya bercakap tentang Quran dengan pendapatnya sendiri, maka telah salah sekalipun dia betul. Benda ini dipegang oleh para ulama dengan kuat. Berbeza dengan masalah fiqh yang mana ada pendapat atau kefahaman daripada dalil tadi yang boleh kita kata jadi pelbagai. Sebab tu problem sikit kat sini. Jadi memang usul tafsir ni sebenarnya ilmu yang sepatutnya ada usul dia, ilmu tafsir ya. Tapi oleh kerana para ulama dahulu dia karang dan dia tulis dan tak dapat kita panggil dikumpulkan dengan baik oleh sebahagian ulama. Jadi sampai sekarang maka akan campur aduk di antara ulum Quran dan usul tafsir. Walaupun memang ilmu usul tafsir perlukan kepada bahagian-bahagian ulum Quran. Maka perlu pada qiraat, perlu kepada ilmu bahasa, perlu kepada sebab turun ayat. Sebab tafsir ni bukan dia perlu kepada ilmu yang lain. Jazakallah khair, ingatkan. Tadi saya ingat macam betul ke tidak? Okey, itu esok punya tajuk. Baik. Okay, hari tu akan kita bincangkan, kita kata bahagian tafsir, hukum tafsir, bahawa sebenarnya belajar tafsir ni kalau ikut kepada individu kan, dia adalah fardu kifayah sahaja. Kan, maksud dia bukan wajib untuk setiap individu mempelajari tafsir sepenuhnya. Tetapi dalam satu masyarakat tidak mesti ada seorang yang alim yang tahu tentang tafsir untuk dirujuk oleh semua orang. Kalau dia kata tak ada, semua dosa. Mana dengan duit kita keluarkan, kemudian pendidikan keluarkan dan sebagainya, tapi jahil juga, orang tak pandai tafsir tak ada, maka semua berdosa. Daripada agung sampailah menteri. Habis. Semua berdosa. Tapi kalau andai kata sekiranya orang yang ada tu cukup kan, itu bagi umum ilmu tafsir tadi. Tapi
Kalau sekiranya berkenaan dengan kewajipan kita, setiap orang akan ada kadar wajib. Sekurang-kurangnya apa yang dia tahu dari tafsir tadi untuk dia ibadat, dikenal Allah Taala, kan? Dia mengetahui akan matlamat hidup dia. Ini semua benda yang tak perlukan benda mesti. Kadang-kadang kita tunggu ulama tafsir terang, kita dah belajar, dah tahu. Sebab kita terangkan itu kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata tafsir ni kan ikut pada nisbah. Kalau orang berdasar pada pengetahuan manusia tu, ada benda yang diketahui oleh orang Arab. Orang Arab faham. Ada benda yang diketahui oleh tak boleh tak diketahui oleh manusia, mesti diketahui. Macam aqimus solah, tak boleh kata tak tahu. Kemudian ada ilmu tafsir ni, penjelasan Al-Quran ni yang diketahui oleh para ulama. Ulama tahu, orang biasa tak tahu. Dan yang terakhir adalah apa yang Allah Taala saja mengetahuinya. Tentang mutasyabihat dan apa-apa yang macam alif lam mim, tak tahu, Allah Taala saja mengetahui. Dan yang terakhir itu dia kata kalau siapa kata dia tahu, maka dia telah membohong di atas nama Allah Taala. So sudut yang itulah kita kata iktibar pertama, kita ambil pecahan tafsir daripada masalah pengenalan manusia kepada ilmu tafsir tadi. Okay. Kedua, iktibar jalan sampainya kepada tafsir. Okay, jalan tafsir sampai kepada kita, ini kita bincang hari ini insya-Allah. Okey, baik. Qala al-muallif hafizahullah. Okey. Dia kata sanian, yang kedua, bi'tibari tariqi wusuli ilaihi. Mana pecahan tafsir dengan mengambil kira jalan sampai kepada tafsir tersebut. How atau bagaimana, macam mana kita sampai pada pengertian tafsir berkenaan. Bila kata alhamdu tu maksud dia puji atau sanjung, kan? Mana kita datang kita faham kalimah tersebut? Dari mana kita dapat? Okey, dia kata yang qasimu bihadzal i'tibari ila qismain. Terbahagi tafsir dengan pengambil kiraan ini kepada dua bahagian. Okey. Dia kata al-awwalu ma yakunu tariqul wusul ilaihi al-atharu. Apa yang terjadi jalan sampai kepada tafsir tersebut, asar. Asar maksud dia yang dijejak, yang dikesan daripada Nabi, daripada sahabat, tabi'in, itu punya asar lah. Kadang kalimah asar ni boleh merangkumi sunnah, kan? Boleh merangkumi sunnah. Tapi kadang-kadang asar ni lebih umum. Apa para sahabat katakan dan buat, dikatakan asar juga. Dikatakan asar. Dia lebih umum, lebih general. Kalau sebut sunnah, dan tak kena kepada para sahabat, dia kena kepada Nabi SAW saja. Ini asar. Jadi kalau kita kata masuk semua sekali, Nabi dan para sahabat. So jalan dia memang ikutkan pada panggil apa? Pada nukilan. Apa kita jumpa daripada sabda Nabi atau kata-kata sahabat kan. Kita jumpa tentang pengertian kalimah atau ayat Al-Quran itu. Itu dipanggil sebagai tafsir maksur. Ini bahagian ni dipendekkan sikit sebab nanti ada tajuk khas. Tafsir bil maksur dengan tafsir bil ra'i. Dia ada dua, nanti bab yang khas kita akan bincangkan. Asani, okey, jalan pecahan tafsir kedua adalah pada bentuk kedua ni, jalan sampai kepadanya adalah ma yakunu tariqul wusul ilaihi al-ijtihad. Apa yang sampai, yang menjadi jalan sampai kepada tafsir tersebut ijtihad. Mana usaha, effort. Kita fikir, kita kaji, kita banding, kita sekian, dapat pada jawapan tersebut. Wa tafsiru bil ra'yi, dan dia adalah tafsir dengan pendapat. Maksur, apa yang Nabi sebut, Allah Ta'ala firmankan, kan, apa para sahabat ceritakan, itu maksur. Dan dia bukan semestinya masuk akal. Sedangkan bil ra'yi nanti kadang-kadang bila kita boleh jadi kerana nak meraihkan pendapat-pendapat ataupun pandangan orang, mungkin kita akan langgar nas. Mungkin kita akan kata benda tak ada tu ada. Ini jaga sikit. Tapi ala kulli hal benda ni dua-dua sekali. Cuma nanti kita tengok ada ra'yu yang terpuji, ada ra'yu yang terkeji. Nanti kita akan bincang khas tajuk tafsir bil maksur dengan ra'yi ini, dia akan ada dia punya perbincangan khas. Dekat sini dia sebut sebagai pecahan saja. So bila kita belajar tafsir, pecahan tafsir ni ada tafsir dengan pendapat, ada tafsir dengan nukilan. Apa kita jumpa dari Nabi, jumpa dari sahabat, itu nukilan. Kita nukil je. Apa yang kita fikir sendiri, kita tengok, kita jeling, kita sekian, mungkin betul, mungkin salah. Tapi ini yang kita panggil apa? Pendapat. Okey. Salisan, yang ketiga, bi'tibari asalibihi. Dengan pengambil kiraan uslub atau gaya-gayanya. Gaya pentafsiran itu sendiri dibuat macam mana.
Dan ini berdasar kepada setiap pengarang yang mengarang tafsir ni, dia akan mengarang ikut kepada background mereka sendiri. Kalau dia seorang yang suka untuk mencari yang mana tarjih dan sebagainya, dia akan buatlah perbandingan. Dekat sini kita kata setiap orang ni akan ada cara-cara tafsir yang berbeza. Kadang-kadang kita belajar tafsir jalan lain kan, dia direct je macam tu, tak bawa 3-4 pendapat, satu cerita je. Tapi kalau kita buka macam tafsir At-Tabari atau tafsir Ibn Kathir, dia akan datangkan dengan pendapat-pendapat, dia bincangkan, dibahaskan, dan dia cuba untuk keluarkan bentuk-bentuk berkenaan. Ada tafsir macam tafsir yang saya kata tafsir maudhu'i, yang dia berdasar pada tema, dia tengok pada setiap surah Quran tu apa cerita yang ada pada setiap surah tersebut, so kita faham apa benda Allah Ta'ala nak cerita pada kita. So basically cara-cara tu dipanggil gaya, tadi dipanggil uslub. So jadi pecahan ketiga tafsir ni adalah bi'atibari asalibihi. Ketiga adalah dengan pengambil kiraan uslub-uslub tafsir itu sendiri. Dia kata yang qasimu bihadzal i'tibari ila arba'ati aqsam, dan akan terbahagi tafsir dengan pengambil kiraan ini kepada 4 pecahan, 4 bahagian. Pertama, at-tafsirut tahlili. Tafsir tahlili. Nanti dia akan terangkan kat bawah. Tafsir tahlili iaitu yang perincian. Yang kadang-kadang huruf pun dibincang. Waw ni waw apa? Ta ni ta apa? Ni dia akan bincang detail. Dari sudut bahasa, dari sudut sekian, dia pakai tahlili. Macam kita perincian lah. Dia tak ada secara menyeluruh. Dia akan pergi detail. Kenapa lafaz ni kat sini, kenapa sekian-sekian, apa munasabah dia banyak cerita. Dia bukan hanya setakat nak tahu apa patut kita buat daripada tajuk berkenaan. Ini tafsir tahlili. Nanti dia bincang bawah ni. Kemudian tafsir kedua, tafsir ijmali, tafsir menyeluruh. Mereka kalau orang tu ceritakan, dia pakai bahasa dia sendiri untuk ringkaskan apa diceritakan contoh dalam surah Al-Fatihah. Dia kata contoh macam surah Al-Fatihah ni sebenarnya adalah surah yang mengajar kita cara berdoa kepada Allah. Yang ini kita mulakan dengan puji Allah, sanjung Allah, agungkan Allah, kemudian serah diri kepada Allah Ta'ala, kemudian minta apa kita nak. Kan kalau kita baca macam betul lah. Dia punya flow, betul kan? Kita puji Allah, sanjung Allah, agungkan Allah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita minta apa kita nak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah permintaan kita. Yang awal tu adalah pujian kepada Allah Ta'ala, sanjungan kepada dia. Dan kemudian penzahiran kita ni adalah hamba dia yang lemah. Dan baru kita doa. Jadi kalau kita baca itu, ini ijmali. Kita pergi pada alif lam tu, alhamdu tu, berapa jenis puji Allah kepada diri sendiri, puji Allah kepada hamba. Itu tahlili. Itu tahlili. Kalau ijmali ni, dia rumusan saja. Rumusan keseluruhan. Macam tafsir As-Sa'di, Abdul Rahman As-Sa'di, yes, itu tafsir ijmali, menyeluruh. Dia bukannya tafsir tahlili atau tafsili. Ketiga, tafsir muqaran, tafsir perbandingan. Perbandingan ni macam sebut tadi, dibawakan pendapat-pendapat oleh ahli tafsir tadi tentang kalimah Al-Quran atau ayat Al-Quran, siapa sahabat yang berkata padanya atau tabi'in yang berkata padanya, kemudian dia buat perbandingan. Mana yang dilihat lebih kuat dari segi kena dengan pengertian ayat tersebut. Manakah yang lebih aula untuk dikatakan tafsiran bagi ayat berkenaan. Ini bagi muqaran. Yang tahlili tak dibincang, dia tak ada bandingan pun tak apa. Yang penting perincian. Okey. Dia kata yang keempat, tafsir maudhu'i. Tafsir yang bersifat tema atau tajuk, berdasar tajuk. Macam saya pernah terangkan kan, Al-Baqarah panjang, 256 ayat, tapi sebenarnya dia ada satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Kalau orang tu baca betul-betul, dia nampak. Dia kata 1 sampai 20, kan Allah Ta'ala bincangkan dalam ayat berkenaan dengan hidayah Al-Quran. Dan apa maksudnya Allah Ta'ala terangkan manusia ni, dari ayat 122 tu, bila hidayah Quran datang, ada manusia ni mukmin, ada kafir, ada munafik. Kemudian Allah terangkan start daripada ayat yang ke-21 sampai 29, sebenarnya untuk tunjukkan dialah yang layak untuk ditaati dan juga diikuti perintahnya. Sebab peletakan bagi perintah larangan hak milik dia mutlak. Kemudian Allah letakkan ayat 30 sampai 39, khilafah pertama di muka bumi. Macam kalau kita ambil kan, khilafah pertama, situ Adam AS. Kan lepas kisah Adam, kan tiba-tiba, ya Bani Israel. Tiba-tiba macam, asal cerita Adam, tamat-tamat, ya Bani Israel.
Kalau orang tak faham dia cakap pasal. Tapi bila dia faham tajuk dia, Adam tu adalah khalifah pertama. Okey. Cerita Bani Israel tu start daripada ayat ke-40 sampai 162 tu khilafah yang gagal. Sebenarnya khilafah yang gagal. Yang Allah Taala berikan mereka macam-macam tapi mereka gagal untuk melaksanakan. So Allah Taala pecahkan tajuk tu daripada 40 sampai 162 tu kalau kita follow dia 40-49 dia bincang berkenaan dengan tajuk 40-48 pendahuluan pujuk Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel kan. Kemudian 49 sampai 74 perangai mereka dengan Musa. Mula dengan kisah penyelamatan daripada Firaun sampai kisah lembu. Kisah lembu. Okey. Kemudian ayat 75 sampai 123 berkaitan mereka punya perangai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat 75 bunyi dia apa? Afatatma'una an yu'minu lakum. Lepas cerita lembu, Allah Taala kata, adakah kalian rasa tamak untuk mereka itu Bani Israel ni beriman pada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan sekumpulan kalam mereka dahulu mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan mereka menyelewengkannya kan selama mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui. Start situ, Allah ceritakan berkenaan perangai mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan apa hujah mereka. Kata mereka anak Tuhan lah, mereka tak kena masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Semua Allah jawab. Sampai 123. 124 tiba-tiba kita baca, kisah apa? Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Sebab apa? 124 141 Allah putuskan hubungan mereka dengan Ibrahim AS. Mereka tak ada kaitan dengan Ibrahim. Mereka tak ada kaitan. Sebab tu habis kisah Ibrahim AS dengan pemberitahuan tentang semua para anbiya adalah Muslim. Ayat 142 itu ayat Sayaqulu Sufaha tu sampai 162 yang mula sekali 142 tu adalah tajuk pindah kiblat. Dan bahkan kalau kita tengok kisah kisah Ibrahim tu ada sebut tentang Ibrahim bina Kaabah. So perhatikan diorang tak hormat Kaabah. So kalau mereka betul pengikut Ibrahim, mereka patut hormat Kaabah. Macam kita umat Islam hormati Baitul Maqdis. Walaupun bukan Nabi Muhammad yang bina. Betul tak? Bukan sahabat Nabi yang bina. Bukan Nabi Arab yang bina. Tapi kenapa kita hormat? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kat situ kena faham. Jadi ayat 142 sampai 162 peralihan daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Dimulakan dengan tajuk kiblat. Kalau kita baca pula 163 sampai habis, dia dah mula pada alihan kepada kita. Sebab tu kita lepas 163 sampai 176 dia datang dengan balik Allah Ta'ala berkuasa, dia mesti dituhankan, maka dialah layak untuk meletakkan hukum. 177 sampailah ayat hutang berkenaan dengan apa kita kena buat sebagai seorang Muslim. Start dengan tajuk masalah kisos, lepas tu wasiat, lepas tu puasa, lepas tu follow balik. Kalau tengok surah Al-Baqarah tu panjang. Tapi kalau kita tak faham title dia, kita akan macam blur tau. Kejap cerita ni, betul lompat ni, kenapa? Kita akan rasa macam tu. Walaupun sebenarnya, dia ada tertib kisah tadi. Kenapa dibawa kisah tersebut di situ, lepas kisah sekian-sekian. Faham? Ini tafsir Maudhu'i yang terbaru lah. 2010 dahulu, Dr. Mustafa Muslim, dia present dia daripada Jamiah Syariqah, Emirates. Diorang present 10 jilid. Satu projek. Ramai pensyarah universiti bahagian tafsir dan ulum Quran yang buat projek tersebut untuk tunjukkan tafsir Maudhu'i itu apa. So, sebelum daripada zaman dia, tafsir Maudhu'i ini ada bentuk lain lah, bentuk macam tafsir wanita dalam Quran, Bani Israel dalam Quran, riba dalam Quran. Jadi banyak orang buat macam tu, dia bagi tafsir Maudhu'i. Tapi yang terbaru ni tak, dia kata the whole surah, baca daripada awal sampai habis apa perbincangan dia. Lepas tu dia buat segmen per segmen untuk bincangkan. So basically kalau orang yang nak belajar hafal Quran, saya galakkan belajar tafsir Maudhu'i. So dia akan nampak setiap tajuk dia bincang. Tadi kata tak banyak, 5 ayat je. Banding dia kena baca 25 ayat sekaligus dengan 5 ayat satu kisah, 6 ayat satu kisah. Dia akan dapat perlahan-lahan untuk hafal Quran dengan faham makna sekali. Right juga. Hafal Quran kena buat juga baik. Right baik. Okey, wa ilaika tafsilan mujizan an hadil aqsam, dan dibentangkan kepada anda perincian yang ringkas mengenai bahagian-bahagian berkenaan. Awalan, yang pertama, at-tafsirut tahlili.
Tafsir dan tahlili Dia kata hadzal qismu, bahagian ini, huwal gharibu ala tafsir. Dia adalah yang paling biasa pada tafsir. Whenever kita buka kitab tafsir, inilah bentuk yang paling biasa, paling common kita jumpa. Di mana muallif itu kan, dia kata sekejap, dia punya muka surat lari pula. 275. Okey. Tak boleh. 250 keluar juga. Okey. So dia kata yang mana akan bahagian ni yang paling terbiasa pada tafsir-tafsir. Dia kata wa ya'midu al-mufassiru bihadzal uslubi ila tahlili fil ayati fayubayyinu sabun nuzuluha wa bayanu gharibiha wa i'rabu mushkiliha wa bayanu mujmaliha ila akhir. Dia kata akan bersandar ahli tafsir dengan uslub ini, dengan gaya ini kepada perincian, menyimak, memeriksa pada ayat, lalu dia menjelaskan sebab turunnya, kemudian jelaskan apa kalimah-kalimah yang tak difahami dalam ni, gharib dia sekian sebagainya, kemudian i'rab mushkiliha, dan juga dia i'rab untuk penjelasan bagi apa yang dimuskilkan dalam ayat-ayat tersebut. Kalau dia kata orang tak faham kenapa bari atas bari bawah, kadang-kadang ada orang bukan Islam zaman sekarang ni pun ada kita dengar sebahagian bismillah. Dia kata Quran salah grammar. Ayat yang paling kelakar Quran paling salah grammar. Quran tak ikut grammar yang betul. Ini bagi orang yang tak belajar asal-usul nahwu atau grammar bahasa Arab. Sebab Al-Quran lah punca, grammar tu wujud. Kalau bukan kerana Al-Quran, nahwu bahasa Arab tak wujud. Mungkin bahasa Arab zaman sekarang ni jadi macam mana-mana bahasa yang lain. Dah bertukar teruk. Dan kalau kita balik 1000 tahun dulu, bahasa Inggeris pun tak sama macam sekarang. 1000 tahun dulu orang Melayu kita cakap pun tak sama macam sekarang. Percayalah cakap. 1000 tahun dulu. Cara pertuturan satu-satu bangsa tu bertukar-tukar lepas perkembangan hidup. Tapi bahasa Arab saja yang sampai sekarang masih kekal. Sebab grammar dia fix. Di mana datangnya fix grammar dia tadi? Al-Quranul Karim. Punca asal dia adalah peletakan bunyi akhir. Bagi kalimah bahasa Arab ni penting dalam pengertian atau memberi makna yang berbeza. Lain bunyi, lain jadi. Macam geng-geng Mu'tazilah kan, dia cuba untuk tukar ayat Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata kepada Musa, Allah berkata-kata kepada Musa taklima. Wa kallamallahu. Dia kata tukar, boleh tak tukar kepada wa kallamallaha. Mana Musa berkata, Allah yang dengar. Tak ada masalah macam kita berdoa Allah Ta'ala. Tapi bila kata Allah berkata pada Musa, tak boleh. Pasal bagi orang kalau berkata-kata, macam dia start fikir, ada huruf ada suara tak? Memanglah pun ada huruf suara yang sibuk apa? Kan? Benda berkenaan memang akan macam itulah. Dan dia cuma dia kata, kalau huruf bersuara maka dia makhluk. Dia start. Itu basic sikit je. Sebab tu kadang-kadang hujung baris kalimah tadi tak boleh rosak. Itulah grammar, itulah bahasa Arab, an-nahwu. Nahwu itulah dia. So basically kalau dia kata orang tu kata apa kemusykilan dalam Quran Karim dia tak faham, dia rasa macam salah. Sebenarnya bukan dia salah, dia tak tahu bahasa Arab. Sebab kalau dia kata kemusykilan tersebut ada, bukan sekarang, zaman Nabi lagi dah orang Arab akan bantai. Akan kata ini salah grammar. Tapi orang Arab dahulu tak kata apa-apa, dan diorang adalah pakar bahasa Arab. Ni teh apa ni? Cengkeh, kayu manis. Entah. Baik. Tahu sedap tak, tapi pelik. Rasa macam minum akar kayu. Baik, okey. Tunggal ali Okey, baik. Wa bayanu mujmaliha, dan penjelasan apa? Mujmalnya, kesimpulan bagi ayat-ayat berkenaan. So ini cara tahlili yang kebiasaan tafsir akan berupa macam ni. Wa min amthilatihi, di antara contoh-contoh tafsir macam ni adalah tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Al-Alusi, Asy-Syaukani dan selain mereka. Ini antara ni Imam Syaukani, tafsir Fathul Qadir. Okay, Al-Alusi dan Ibnu Atiyah. So tiga ni antara tafsir yang dipanggil sebagai tafsir berbentuk tahlili. Dia bahaskan, dia ringkaskan, dia cerahkan setiap kalimah, setiap sekian dia akan cuba untuk terangkan. Tanpa masalah nak tentukan mana pendapat betul salah. Dia dah ada opinion sendiri.
Ketika nak terangkan, dia tak nak kelang kabut kepada student tu untuk pening kepala berkenaan dengan pilihan. Dia pilih sendiri dah siap-siap. Itu contohnya kan. Dia ada satu opinion saja dia pilih berbanding yang lain. Dia tak ada perbandingan atau perbahasan. Okey. Sanian tafsir ijmali. Okey, dia kata tafsir ijmali pula. Ya'midul mufassiru, akan bersandar ahli tafsir bihadzal uslubi, dengan uslub ini pula, ila bayanil ma'nal am, kepada penjelasan makna umum, lil ayati, bagi ayat, duna ta'arrudi lil tafasil, dengan tanpa dia menyentuh kepada perincian. Dia tak bincangkan masalah ni bila dah, dia cuma terangkan keseluruhan ayat ni bincang pasal apa, ayat ni nak apa dari kita, dan kenapa apa Allah Taala dia bawakan kisah tersebut untuk kita terus praktis sebenarnya. Wa min amthilatihi, di antara contoh tafsir macam ni adalah tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bin As-Sa'di rahimahullah, wa tafsir Al-Makki An-Nasiri. Ini pun sama juga. Tajiduhu, anda akan dapati ia kadzalika fi tafsir Al-Maraghi wa Abu Bakar Al-Jazairi. Tahta unwan Abu Bakar Al-Jazairi, dia ada Aisarut Tafasir. Dia ada pecahan-pecahan tu dalam tajuk Al-Ma'na Al-Ijmali. Aisarut Tafasir. Saya ingat dulu Ustaz Ridwan Rajendra ada ajar kitab tu. Aisarut Tafasir. Ada terjemahan kot, saya rasa ada. Nak terjemahan tanya Abu Talha kalau ada jual. Okey. So basically itu tafsirnya tu, tafsir yang tapi tafsir Abu Bakar Al-Jazairi tadi kalau kita perhatikan balik, dia bukan tumpu pada tu, dia ada bahagian segmen yang menyerupai tafsir itu tafsir yang ijmali. Okey. Kemudian asalisan tafsir Al-Muqaran. Tafsir Muqaran, dia kata ya'midul mufassiru, akan bersandar ahli tafsir, akan pergi ahli tafsir bihadzal uslub, dengan uslub ini, ilal qaulain fit tafsiri, kepada dua pendapat dalam tafsir, wa yuqarinu bainahuma, dia dibandingkan di antara kedua-duanya, ma tarjihi ma yarahu rajiha, berserta dengan dia memenangkan atau menguatkan apa dilihat kuat daripada pendapat-pendapat tadi. Ini biasa yang tidak terangkan. Dia kata wa min amsilatihi tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Hatta Ibnu Katsir pun macam ni juga sebenarnya. Ibnu Katsir bahkan dia pilih kadang-kadang dia kata, tapi dia bahas lagi lah, kerana ada pilihan Ibnu Jarir At-Tabari dia tak ikut. Ibnu Jarir At-Tabari pilih, dia tak ikut Ibnu Katsir. Tapi dia ambil cara atau gaya Imam At-Tabari punya cara perbahasan. Bawakan semua aqwal, kemudian cek tunjukkan mana yang dirasakan lebih kuat berbanding yang banyak-banyak tu. Okey. Wa ghairuhu, dan selainnya mimman yadhkuru aqwal mufassirin wa yurajihu ba'daha ala ba'din, di kalangan orang yang menyebut, di kalangan mereka yang menyebut pendapat-pendapat ahli tafsir, kemudian memenangkan atau menguatkan sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain. Okey. Wa minhu ma yaqumu bihi al-an, dan di antara bentuk tafsir Muqaran juga apa yang dilakukan sekarang oleh Abu Abdurrahman Ibnu Aqil Az-Zahiri. Okey, ni orang zaman kita sekarang ni, min ardihi fil idzaati li tafsirihi al-musamma tafsirut tafasir, daripada pembentangan beliau dalam radio bagi tafsir beliau yang dinamakan tafsirut tafasir. Ini zaman sekarang sekarang mungkin dah habis kot, wallahu alam. Abu Abdurrahman Ibnu Aqil Az-Zahiri. So dia buat dekat radio di Saudi Arabia, bacaan tafsir yang dia buat perbandingan dan datangkan dengan akwal para ulama, kemudian tengok siapa yang lebih kuat pada pengertian itu. Okey, baik. Rabi'an, yang keempat, tafsir maudhu'i. Ini yang saya sebut lah. Tapi kat sini disebutkan oleh pengarang buku kita ni bentuk yang pertama sebelum 2010. Okey. Rabi'an, yang keempat, tafsir maudhu'i. Ya'midu hadzal uslubu ya'tamidu hadzal uslubu ala dirasati lafzatin au jumlatin au mawdu'in fil Qur'ani wa huwa aqsamun. Okay, dia kata akan bersandar gaya ini, uslub ini, kepada pengkajian lafaz atau jumlah, mana satu sentence, satu ayat, atau satu tajuk dalam Al-Quran. Wa huwa aqsamun, dia ada beberapa bahagian. Pertama, an yakuna ardul mawdu' min khilalil Qur'ani kullihi, bahawa menjadi pementangan tajuk tu daripada Quran seluruhnya. Kamaudhu'i sifati ibadur rahman fil Quranil Karim. Ini berdasar pada surah Al-Furqan ayat ke-68 kot sampai habis. Sekejap, kena pasti confirm balik.
surah Furqan ayat ke 63 sampailah ayat 75 76 ke 76. So dalam ayat tu kan ada terangkan sifat hamba-hamba Tuhan yang penyayang, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan Ar-Rahman. Dia ada hamba-hamba dia punya perangai dan sifat. So kadang-kadang orang tu tumpu pada tajuk ini, tapi bila dia sebut macam tu kan, dia terpaksa buka daripada awal Quran sampai akhir Quran. Bahkan sifat muttaqin dalam surah Al-Baqarah tu, itu pun sama, ibadur Rahman. Kemudian dia buka pada sifat penghuni syurga dalam surah Waqiah, apa mereka pun sama, ibadur Rahman. Semua sekali lah. So dia kata, jadi basic dia kata macam dia akan bentangkan tajuk daripada Quran seluruhnya. Daripada whole Quran. Dia ambil ayat tajuk tu tapi bincang dari seluruh Quran. Walaupun kita jumpa perbincangan ibadur Rahman specifically 63 sampai 76. Lain kira sama pengertian. Macam orang bertakwa lah. Orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, kita jumpa dengan sifat yang lah beriman dengan beriman ghaib, menginfakkan daripada Allah Taala, infakkan, mendirikan solat, kemudian dari apa Allah Taala rezekikan mereka infak. Mereka beriman apa turun pada Muhammad, turun pada sebelum Muhammad. Dengan hari akhirat mereka yakin. Tapi kalau kita buka surah Imran, dia tambah lagi. Infakkan harta, ayat 133. Infakkan harta ketika susah atau senang, tahan kemarahan, buat apa, maafkan orang ramai. Dia ada sifat-sifat yang kita ni. Surah Al-Baqarah kalau kita ke depan sikit, ayat 177 pun sebut juga sifat orang bertakwa. So basically kalau kita perhatikan, bila ibadur Rahman, satu Quran kita akan baca. Sebab bertakwa, satu Quran kita akan baca. Ini cara yang diorang akan buat tafsir maudhu'i berdasar pada jumlah words. Kemudian kedua, an yakuna ardul maudhu' khilal suratin, bahawa menjadi pembentangan tajuk tersebut di sepanjang satu surah. Dia choose one surah dan dia bincang dalam surah tu je. Macam tadi kan orang bertakwa dalam Al-Imran. Itu je, dalam Al-Imran. Atau bertakwa dalam surah Al-Baqarah. So basically kalau kita perhatikan, cara pembentangan tadi akan berbeza lah. Kalau tadi satu Quran, ini satu surah, dia ambil satu surah je. Okey. Kamaudhi akhlak al-ijtimaiyah fi suratil Hujurat, seperti tajuk akhlak kemasyarakatan dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah An-Nur pun ada tajuk kemasyarakatan, dan surah Al-Baqarah pun ada adab, kan? Tapi kalau orang tu tumpu kepada tajuk surah Al-Hujurat saja, ini bentuk kedua, cara kedua. Pilih satu surah, kaji dalam tu. Okey. Ketiga, an yasta'ridul mufassirul lafzatan au jumlatan qur'aniyatan, bahawa membentangkan seorang ahli tafsir lafaz atau jumlah Quran. Lafaz, satu lafaz kalimah daripada Quran, atau satu jumlah ayat daripada Quran. Wa yubayyinu ma'aniha fil Quran, dan dia jelaskan makna ni dalam Quran. Kalafzati al-ummatu fil Quran, umat dalam Quran. Wal jumlatul alladhi fi qulubihim marad fil Quran, orang yang hati mereka ada penyakit dalam Quran. So dia akan tumpu dalam munafik, dia kan ni. So jadi dia akan ambil kalimah dan dia akan kumpulkan ayat-ayat berkaitan tajuk tersebut dan dia akan bahaskan. Okey, banyak orang bahkan sampai sekarang masih ada lagi sebagian orang melihat inilah tafsir maudhu'i. Walaupun sebenarnya macam saya kata, Dr. Mustafa Muslim meninggal beberapa bulan yang lepas. Dia ketika pembentangan dia kata bentuk macam tu jadi macam kitab fiqh. Macam solat dalam Quran. Dan kita akan bincang macam tu. Zakat dalam Quran. Dia jadi tidak lagi ada nilai tafsir. Sedangkan tafsir tadi kita khususkan untuk penjelasan sahaja, bagi tajuk-tajuk berkenaan, tanpa kita contoh macam tafsir maudhu'i tadi, dia ambil surah tadi, dia baca ke semua surah, apa tajuk, apa isi, apa penutup. Itu lebih jelas. Tafsiran surah-surah tadi nampak lebih jelas, macam saya kata surah Al-Baqarah tadi kan, nampak lebih jelas berbanding dengan bentuk yang macam ni. Tapi sampai sekarang sebenarnya masih ada lagi orang-orang yang berpegang dengan kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang Dina kat sini. Yang dia ambil satu kalimah, qalam dalam Quran. Bincang qalam dalam Quran. Rumah, baitun dalam Quran. Baitun dalam Quran. Dia ambil bait. Bukalah rumah kan, ayat kalimah bait dalam Quran berapa kali berulang. Lepas tu kemudian apa tajuk apa sebagainya. So last sekali macam kisah para nabi pun jadi macam tafsir jugalah. Kisah para anbiya je tafsir. Jadi benda tu tak menepati kaedah yang dikehendaki sebenarnya. Wallahu alam. Tapi benda tersebut macam saya kata percubaan yang dibuat oleh Dr. Mustafa Muslim untuk persembahkan bentuk baru. Memang PDF benda tu, kitab tu ada. Tafsir maudhu'i surah Quran tu, bagus buku tu. PDF dia boleh download dekat Waqfiyah. Baik. Okey, yang keempat.
Okey, dari pecahan tafsir tadi pada ini uslub. Tadi uslub Kita ada tahlili, kan, ijmali, lepas tu kita ada muqaran dan juga kita ada maudhu'i. Okey. Isyari tak ada isyari tak ada. Sebab apa isyari tak ada? Isyari ni tak ada kaitan dengan tafsir. Ini rasa-rasa je. Dengan sufi biasa ambil kaedah ni. Tafsir isyari berdasar pada isyarat. Macam ayat ni macam tahu macam Al-Kadzab kot. Dia kata apa macam Yasin wal Quranil Hakim innaka. Ka tu lah dia tu. Ada macam tu, serius. Ada macam tu. Macam juga dalam sebahagian orang yang kata apa nama Nabi apa Yasin tu nama Nabi. Yasin nama Nabi. Toha nama Nabi. Sebab dia kata lepas Allah Taala kata Yasin wal Quranil Hakim innaka. Padahal tak ada kaitan pun, tapi lah seronok. Tu kita baca dalam qasidah-qasidah ada keluar kalimah tu, itu bukan tafsir yang ada rujukan betul. Bahkan itu ada lebih isyari. Dia signal. Isyarat je. Dapat isyarat sikit je dia pun inilah maksud dia. Rasa. Berdasar pada rasa. Bukan baik. Rabi'ah ni keempat. Okey, pecahan tafsir yang keempat adalah bi'atibari tijahatil mufassirin fihi. Dengan pengambil kiraan hala tuju ahli tafsir di dalamnya. Ahli tafsir ni kan macam saya kata tadi, ada seorang pakar bahasa, ada seorang ulama hadis, ada orang bab akidah. So dia akan ada gaya yang tersendiri dalam dia menafsirkan Quran. Kalau dia ahli fiqh, dia akan ada gaya tersendiri. Okey, itu maksud dia hala tuju. Pecahan tafsir berdasar hala tuju setiap mufassirin. Dia kata apa? Al-murad bil ittijah. Yang dikedaki dengan arah atau hala tuju soal tafsir itu adalah al-wajhatul lati qasadaha al-mufassiru fi tafsirihi. Haluan atau arah yang dituju ia oleh orang ahli tafsir tadi dalam pentafsirannya. Wa ghalabat alaihi, dan terbiasa dia macam tu. Normally dia macam tu sebab dia mungkin dia pakar akidah, mungkin dia pasal setiap orang dia takkan sama. Kalau kita lihat manusia ni, para ulama Islam, dia orang boleh dikatakan belajar semua benda. Semua perkara dia belajar, tapi major in one thing. Dia akan major dalam satu perkara. Kita jangan cari benda tersebut daripada sudut yang lain. Contoh macam Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia belajar semua, tafsir, kesekian dan sebagainya, tapi orang melihat dia lebih kepada apa? Fuqaha. Orang nampak dia sebagai seorang faqih, seorang yang faqih dalam masalah hukum hakam. Walaupun sebenarnya ikutkan dia ada tak pendapat dan tajuk akidah? Ada. Apa tak ada pula? Ada yang pendapat pada bahagian lain. Tapi orang tetap melihat dia pada sudut itu. Mungkin zaman sekarang ni pun ada sebahagian asatizah kita yang kita kenal, dia pening kepala sebab dah asyik terbiasa dengan bidang perbankan. Lalu orang nampak muka dia bab bank je, tanya. Bab lain dia cakap, orang tak jeling langsung kat muka dia. Tapi itu benda terbiasa lah. Bidang yang kita ceburi, yang kita banyak bermuamalah, itulah bidang kita patut kedepankan. Kan? Macam asatizah kita pun macam tu. Kalau anda tengok betul. Yang bukan tak boleh ajar macam Ustaz Sobri. Bukan tak boleh ajar tafsir sebagainya. Boleh je. Tapi dia major in akidah. Seorang ada major dan sekian. So basically, benda-benda ni memang berlaku. Cuma yang sekarang ni bila kita sebut ni kan, kalau orang tu sufi, dia akan gaya sufi. Kalau orang tu Asy'ari, dia akan bidang Asy'ari. Dia akan, itu maksud dia. Okey. Dia kata au kanat barizatan fi tafsiri, ataupun ia hala tuju tadi nyata dalam tafsir dia. Baca-baca ini ada kalam ni. Kita akan nampak yang tu. Bihaitsu tamayyaza biha an ghairihi, di mana dia berbeza dengan gaya tersebut daripada orang lain. Orang lain tak buat yang tu, dia buat yang tu. Itu maksud yang dipahamkan situ. Baik. Wal ittijahatu fi tafsiri laha i'tibarat, dan hala tuju atau arah pandangan dalam tafsir ia mempunyai beberapa pengambil kiraan. Faminha ma yakunu bin nazari ila madhhabil aqdi. Maka ada di antaranya, ada antara arah tuju ni, dia dengan melihat kepada mazhab akidah. Tengok pada bab akidah dia kata. Lil mufassiri, bagi ahli tafsir berkenaan. Famasalan, sebagai contoh, al-ittijahus salafi, ittijah salaf, mana ikut salafus soleh punya fahaman, panduan dalam masalah pentafsiran Quran, sentiasa nak kedepankan pendapat salaf.
hadis Nabi. Sentiasa ke arah itu. Seperti tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Kathir dan tafsir Syankiti. Syankiti ni Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Belakang ni ada. Ada dia. Ada. 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 Tafsir Quran. Dia 6 jilid je. Terjemahan pun ada. Saya sebenarnya zaman sekarang ni mudah sangat. Kalau tuan-tuan duduk zaman kami belajar dulu kan, tahun 80-an akhir, tahun 90-an awal kan. Benda-benda ni macam ni ini mimpi yang tak pernah diimpikan. Nak baca kitab Arab pun tak ada siapa nak baca untuk kita. Nak kena bagi apa, satu kampung orang tahu bahasa Arab ni jarang-jarang. Paling-paling pun wahum. Level itu je. Nak kena faham. Zaman sekarang mudah. Serius. Dan sebenarnya ingat tau, bila mudah ni bukan semata-mata untuk jadi macam kita kata apa, memudahkan belajar kita, tak, hujah ke atas kita. Hujah ke atas setiap umat Islam yang berada di Malaysia atau di mana-mana di dunia ni. Bila banyak ulama belajar Islam sebagainya daripada kampung mereka dan tahu tentang hukum hakam, diorang patut tanya, patut dapatkan jawapan. Tak tahu tanya, kalau tak tanya dan sampai bila nak pandainya, nak tahu. Tak apalah, nanti tak nak belajar dan tak ada apa-apalah. Hujah kat atas kita lagi dahsyat. Banding dulu, kitab Arab ni, tahu tak? Saya tahu antara Selangor, daripada KL, Selangor ke Perak, kedai buku Arab ni ada berapa buah je. Nak beli kitab Arab, anda kena pergi mana? Wisma Yakin. Satu tempat. Kemudian, Sahabat Bernam, Sungai Besar. Kemudian Teluk Intan. Ni semua checkpoint bagi apa, sekolah agama punya perjalanan daripada sini sampai ke Ipoh tu. Serius. Mana anda nak dapat kitab Arab ni bukan mudah. Itu Kelantan. Kat Kelantan ada tempat dia. Kau tak dapat kitab Arab, serius. Zaman sekarang ni mudah. Ada orang jual kitab online lah, offline lah, semua ada. Cuma jadi benda ni memudahkan kita. Jadi tafsir yang kita Adwa'ul Bayan contohnya kan, Syekh Muhammad Amin Syankiti rahimahullah, dia adalah tafsir yang berarah kepada salaf. Cara pemahaman salaf punya, bukannya ni pasal i'tiqad atau akidah mereka semua tiga orang ni adalah ikut kepada salafi, bukannya ikut kepada mazhab kalam dan sebagainya. Okey. Kemudian wal ittijahul mu'tazili. Sebagai contoh ni pada sudut masalah akidah, akidah ahli tafsir tu. Ittijah Mu'tazili, masalah Mu'tazilah punya hala 7, yumathiluhu, diwakili oleh Tafsir Zamakhsyari, Tafsir Al-Kashaf. Tafsir Al-Kashaf Zamakhsyari, dia mewakili Mu'tazilah. Seriously memang dia bawa kalimah Mu'tazilah dalam tu. Kalau kita buka tafsir Tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, dia sentiasa datangkan kata-kata Zamakhsyari dibantai. Dia bawa bahasa dia dibantai. Dia bawa Zamakhsyari punya kata dibantai dekat dalam tafsir dia. Ini nak ceritakan macam mana bila Mu'tazilah betul, ni gaya Mu'tazilah betul dalam tafsir. Kemudian ada Tijahul Asy'ari. Tijah Asy'ari mana Asy'ariyah, diwakili oleh yumathiluhu, diwakili oleh tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, yang pernah dikatakan oleh sebahagian para ulama, everything is there except tafsir. Kalau buka perbincangan dia sangat panjang lebar, tapi kadang-kadang tu hadis tak ada satu pun. Nak tengok sekejap. Ni tengok tunjuk. Sekejap Zaman sekarang ni boleh tengok kitab tafsir ni. Kalau siapa rasa nak pergi tafsir ni kan, boleh datang hantar hadis kat saya pindahkan. Kalau tak, download sendiri. Baik. Al-Kashaf. Ya. Sekejap kat sini ada lebih kurang dalam 272 kitab. Mafatihul Ghaib. Ya, saya minta type ya. Okey. Ni tak. Ini tafsir Ar-Razi. File location.
Boleh ditunjuk. Okey, contoh ini tafsir Al-Fakhr Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi Al-Mushtahiru bitafsir Al-Kabir. Yang terkenal dengan nama Tafsir Kabir wa Mafatihul Ghaib. Kunci-kunci perkara ghaib. Oleh Imam Muhammad Ar-Razi Fakhruddin bin Allamah Diyauddin Umar Al-Mushtahir bin Khatib Ar-Rai, nafa'allahu bihi muslimin, yang mati lahir tahun 544, mati 604. Okey, tengok macam ni isti'adzah ni kan. Dia bawa tafsir isti'adzah ni, kalau orang baca kan rasa seronok sangat tau. Tapi kan tak ada satu hadis pun datang. saya terus terang saya cerita tak ada satu hadis pun. Dia datang, dia bawakan dengan pendapat dia kata gini, kata gitu sebagainya. Lepas tu bila datang kadang-kadang dapat sikit-sikit pun ada hadis dan tak ni sangat. Dia tak ada banyak hadis yang dia bawa. Kebanyak-banyaknya dan kadang-kadang dia akan katakan, contoh saya ambil sikit Dia kata apa? Dia kata fi tanbih ala ulumi hadis surati ala sabilil ijmal. Dalam peringatan mengenai ilmu-ilmu surah ini. Itu surah Al-Fatihah kan? Okay, Fatihah. Di atas jalan menyeluruh. Okay. Dia kata a'lamu annahu marra 'ala lisani fi ba'dil awqat. Dia kata sungguh aku tahu bahawa telah melintas pada lidahku pada sebahagian waktu annaha hadhihi suratil karimati yumkinu yastanbata min fawaidiha wa nafisa 10,000 mas'alatin. Dia kata aku pernah terlintas pada lidahku bahawa surah yang mulia ini boleh untuk dikeluarkan daripada faedah-faedahnya dan simpanan-simpanan yang berharga dalam lebih kurang 10,000 persoalan. Al-Fatihah 7 ayat tu dia kata boleh keluarkan 10,000 persoalan. 10,000 masalah dia kata. Maka kita fastab ada hadza ba'dul hussad. Maka telah merasakan tak betul perkara ini sebahagian orang yang dengki. Wa qaumin ahli jahli, dan satu kaum kerana ahli jahil. Wal ghayy wal ainat, sesat dan juga berdegil. Wa hamalu dzalika ala ma allafu min anfusihim min liqat al-fariqati anil ma'ani, dan mereka membawa mereka bawa perkara itu di atas apa mereka karang daripada diri mereka sendiri, daripada ulasan-ulasan yang kosong daripada pengertian. Wa kalimatil khaliyati an tahqiqil ma'ani ma'aqidil wal mabani, dan kalimah-kalimah yang kosong daripada pemastian akan binaan dan juga tajuk-tajuk. Falamma syara'tu fi tasnifi hadzal kitab, bila aku mula untuk mengarang kitab ini, okey, kita dia kata qaddamtu hadhil muqaddimati, aku dahulukan dengan muqaddimah ini, litasiraka tanbih ala anna ma dzakarnahu amrun mumkinun husul, untuk jadi sebagai peringatan bahawa apa yang kita sebutkan adalah perkara yang boleh untuk terhasil. Qaribul wusul, dekat untuk capaian. Fanaqul wabillahi taufik, kita kata dengan Allah lah tempat kita meminta ketepatan. Inna qaulana, kata-kata kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la syakka anal murada minhu al-isti'adzatu billah min jami'il manhiyati wal mahdhurat. Dia kata sungguhnya kata-kata kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak ada syak bahawa ini kendaki daripadanya minta perlindungan dengan Allah daripada semua larangan-larangan dan perkara-perkara tegahan. Sedangkan kalau kita kata memang lafaz yang Quran Karim pun ada dalam surah Fussilat, ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-A'raf, yang Allah Ta'ala suruh fasta'idz billahi minasyaitonir rajim kan. Dia bukan tajuk kita minta perlindungan daripada buat jahat. Ini faham tak cara dia punya bawa? Kalau kita bawa ikut pengertian daripada Quran Karim, bila kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maksudnya kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan. Kat sini dibaca terbalik, dibaca lain, dibaca kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada benda-benda yang tak elok. Nampak tak? Ini cara bacaan ni jauh. Dia akan baca jauh. Kadang-kadang orang baca macam sedap ni kan. Dia kata wala syakka annal manhiyat imma takuna min babil i'tiqadat, dan tak ada syak bahawa benda-benda larangan, perkara-perkara larangan sama ada ia jadi daripada bab i'tiqad atau daripada bab amalan jawarih, amalan anggota. Amal i'tiqad daripada i'tiqad yang kita nak elakkan adalah faqad jaa fil khabari masyhur, telah datang dalam khabar masyhur, qauluhu, sabda baginda SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Apa benda kaitan dengan ni? Isti'adzah tak ada kaitan. Tapi tak. Kat situ sebab tu kenapa beratlah kita dengar ayat daripada sebahagian ulama yang kata semua ada except tafsir. Hadis bawa pun tak ada kaitan dengan tajuk tu.
Hadis ni pasal kita tahu bahawa syaitan akan datang jadi musuh kita, dia akan pujuk kita buat jahat, nampakkan benda baik itu buruk itu baik, baik itu buruk. Lalu kita tak nak diri kita terikut arahan syaitan, kita minta. Bahkan kalau kita rasa marah, macam hadis Nabi datang kan, seorang sahabat tu mengamuk, marah-marah kan sampai tegang dia punya urat tengkuk. Nabi kata, aku tahu satu kalimah yang kalau dia cakap kalimah ni, hilang perasaan rasa marah dia. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudut yang kita, kalau kita ikut tafsir salaf, kita akan pergi kepada hadis, kita balik pada Quran untuk tengok maksud dia. Tapi kalau ini tak, dia akan pergi bawa pada pengertian mendalam. Mendalam. Ikut satu sudut betul. Kan minta perlindungan dengan Allah daripada perkara larangan dan tegahan. Tegahan yang paling teruk dia kata pada masalah akidah. Akidah pecah kita umat Islam pada 73 kumpulan. Dah lari tajuk dah sebenarnya. Faham tak? Tapi pada separuh orang, kitab tu bukan kecil tau. Mafathul Ghaib ni, dia punya, okey, dia jilid dia ada lebih kurang dalam 32 jilid. 32 jilid. Satu jilid dalam lebih kurang dalam 300 muka surat. Satu jilid dalam 300 muka surat lebih kurang. 32 jilid. Tapi kalau baca nanti dia akan jumpa macam tadi saya kata. Dia tak dapat bentuk yang kita macam yang kita tengok tadi kan. Pada sudut tafsir Salafi tak ada. Tafsir Asy'ari macam tu lain sikit. Okey. So jadi ada ahli tuju yang berbentuk fahaman i'tiqad. Bila orang tu berakidah Salafi, tafsir dia bentuk Salafi. Kalau orang tu Asy'ari, dia akan Asy'ari. Kalau dia Mu'tazili, Mu'tazilah punya fahaman. Okey. Wa minha ma yakunu bin nazir ila ilmi alladhi ghalaba ala tafsir. Okey, dia kata ada juga pecahan ni yang melihat kepada ilmu yang biasa pada tafsir tersebut, yang paling banyak dibincangkan. Wa min amsilatihi kitabul ma'anil Qur'anil Farra. Ma'anil Qur'anil Farra wa majaz Qur'an li Abi Ubaidah. Yang mana wa tumathilul ittijahul lughawi. Dia mewakili hal tuju bahasa. So dibincangkan dari segi balaghah, dibincang dari segi masalah ayat ni. Jadi dibincang sudut bahasa je. Dia tak nak bincang sangat berkenaan dengan tajuk masalah apa sebab turun ke tak ada. Sebab berdasarkan kepada dia yang bincang itu siapa. Kalau dia pakar bahasa, dia akan bincang ke bahasa lah. Maka sebahagian kalau kita tahu i'rab terus. I'rab Quran. Suruh i'rab Quran je. Okay, contoh lain apa tadi i'rabul Quran lin Nahas. An-Nahas dia buat i'rab Quran. Bahrul Muhit Ibnu Abi Hayyan. Dia kata Durrul Masun li Samin Al-Halabi. Wa tumathilu ittijah an-nahwi. Dia mewakili hal tuju grammar. Membincang bab grammar. Kenapa dari atas, kenapa dari bawah. Memang basically kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kita belajar grammar i'rab ni payah. Zaman sekarang ada reference. Nak buka bil masa ada. Berbeza kan? Tapi masalah nak buka ke tak nak. Buka ke tak nak aje. Baik. Kemudian kitab Kasyaf Az-Zamakhsyari, walaupun dia dalam masalah Mu'tazilah tadi, dia juga pasal dia banyak penuh dengan syair. Penuh dengan syair. Dia istishhad, dia dapatkan penyaksian untuk apa pendapat yang dia kata tadi, dia buat syair. Tapi waktu saya duduk kat Yaman dulu, seorang pensyarah saya nama dia Dr. Qasan Hamdun. Dia buat kajian berkenaan dengan para penyair Zamakhsyari. Dia kata 60% penyair dia tadi bukan daripada zaman awal Islam. Bukan daripada zaman jahiliyah. Semua zaman dari Bani Umayyah ke belakang. Sebab banyak orang macam kalau tuan-tuan dengar biasa orang tu kata apa tentang tajuk masalah istiwa jadi istaula tu, yang syair tu dibaca oleh seorang lelaki nama Akhtal. Akhtal ni bukan Muslim, Kristian. Dan dia bukan hidup pada zaman awal Islam. Sebab kita zaman awal Islam, sebelum umat Islam ni berkahwin campur, bahasa terjaga. Arab is pure. Kan lepas daripada perkahwinan dengan Parsi, perkahwinan dengan bangsa-bangsa lain, mula bini bukan Arab, anak pun cakap pelat, tak betul bahasa Arab. Maka kalau kita rujuk balik kan kisah bagaimana perintah Ali bin Abi Thalib kepada pembantu dia, Abu Aswad Adu Ali atau Zalim bin Amr nama dia, untuk buat titik bunyi pada Al-Quran. Punca sebab itulah, sebab anak dia salah cakap. Anak dia kata ma ajmalul Quran, ajmalul qamar. Apakah bulan yang paling cantik?
Dia beza dia satu je, ma ajmala ke ajmalu. Kalau dia kata ma ajmala, ma tu jadi tajuk, alangkah indahnya bulan. Tapi bila dia kata ma ajmalu, dia soalan, question, apakah bulan yang paling cantik? Bapak dia jawab lah kan, bulan Ramadan kot. Dia kata bukan. Dia kata bulan cantik. Jadi bila dia cerita pada Ali bin Abi Talib suruh dia untuk letakkan titik-titik bunyi pada Al-Quran Karim. Titik bunyi bukan titik baris. Bukan titik huruf. Titik bunyi. Kalau kita tengok apa Quran Resam Osmani yang lama-lama memang ada. Sebelum dia lepas daripada zaman Ali bin Talib diletakkan titik. Pernah tengok? Tak pernah. Kena tunjuk juga. Tak tunjukkan nanti tak nampak kan. Zaman sekarang boleh tengok tak apa. Saya tunjukkan. Okey. Sekejap Okey, tak depan. Ya. Bukan ni. Satu lagi. Bukan ni. Oh, bukan. Okey, ni. Tengok ni. Okey, dalam ni, kalau saya tunjukkan. Ni contoh Jadi kalau anda kata orang macam banyak di kalangan geng-geng yang ikut Asy'ariyah ni suka ambil syair akhtal tu untuk jadikan tajuk istaula tu, dia ada masalah sebenarnya. Sebab akhtal ni bukan orang yang hidup pada awal Islam dan bahkan bukan daripada orang Arab jahiliyah. Bahkan dia zaman lepas daripada Ali bin Abi Talib. Zaman Bani Umayyah tu, ketika tu dia sibuk bersyair. Jadi syair dia tak layak untuk diangkat menjadi reference kepada makna kalimah Al-Quran sepatutnya. Macam zaman kita sekarang ni kan, kalau dia kata macam di masyarakat barat, dia ada istilah macam PIG, tahun 50-an dulu, pasal marah dengan polis dan sebagainya, dia panggil polis tu pig. Are you a pig? Awak babi ke kan? Maksud dia awak polis ke? Sekarang mungkin tak nampak sangat. Tapi dulu satu masa dulu macam tu. So bertukar penggunaan pada zaman itu baru. Okay, nampak tak titik tu? Atas huruf-huruf tu ada titik macam merah-merah tu. Boleh baca? Boleh baca? Okey. Saya baca kalau saya baca ni bukan saya pandai, sebab saya hafal. Kedua saya dah tahu ra dia macam mana, nun macam mana. Kalau orang tak tahu, dia tak tahu nun dengan ra dia macam mana. Okey, ni ra. Ni ra. Ni nun. Ni nun Ni nun. Wabashiril ladzina amanu nampak dah. Amilus salihati anna lahum, ni hamzah, ni nun, lahum untuk mereka, jannatin, ni nampak ni titik atas, titik huruf tak ada titik bunyi dipanggil, yang develop ketika zaman Ali bin Abi Talib. So bayangkan zaman yang kemudian dia ambil. Jadi Syekh saya kata, dia kata jadi banyak orang kadang-kadang terpesona dengan cara Zamakhsyari mengarang. Dia pantang apa sikit syair, tapi kadang-kadang penyair yang disebut tadi kan, macam geng-geng yang sekarang lah, dia kata hadis tu tak mutawatir. Lepas tu syair tu mutawatir ke? Syair tak mutawatir pun. Dia kenapa boleh jadi syair itu penentu maksud bagi kalimah kita? Boleh tak? Syair itu penentu bagi maksud. Istawa jadi istaula. Soalan, kan? Syair itu mutawatir ke? Tak pun. Lepas tu macam mana boleh syair ni overpower hadis? Hadis yang daripada Nabi SAW, yang terjaga, yang terpelihara, yang diriwayatkan, yang dihafal, dicek, disemak, tak boleh jadi asas akidah kalau bukan mutawatir. Lepas tu syair bila boleh jadi? Pasal benda ni ni ayat surah Al-Baqarah ni. Jannatin tajri. Ni tajri, ni ra, ni ya. Min tahtiha, min, ni mim, ni nun. Tahtiha al-anhar. Ra. Nampak? Dia ni dia panggil apa? Uniform. Maksud dia serupa. Ra tu tak ada atas lain bawah lain. Nampak?
Tengok ra ni. Saya kata ra ni kan? Ni ra. Kan? Tajri. Ni tajim. Tajri. Min tahtihal anhar. Kullama. Kan? Kullama ruziku. Nampak? Ra dengan zai kan rumah dia serupa. Ruziku. Ruziku. Minha. Min thamaratin. Rizqa. Qalu hadha alladhi ruziqna ni. Ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha. Kalau biasa baca lama kan faham lah. Basically kita boleh tahu ra, nun. Tapi nun dia gitu tau, bukan gini tau. Okey, khot yang kita pakai sekarang, yang nun macam ni, dia panggil khot nasakh. Khot salinan. Orang salin balik untuk terang balik pada orang lain. Sebenarnya. Ini ikut sejarah kalau kita faham. So basically kadang-kadang bila Zamakhsyari ni, walaupun memang dalam buku kita bincang ni, dia orang letakkan dia punya kitab tu termasuk di antara tafsir yang berbentuk balaghah. Balaghi sebab kes sandaran dia kepada syair banyak sangat. Dia bawa ayat sekian, dia bawa syair. Dia bawa ayat sekian, dia bawa syair. Dia bawa sekian, dia bawa syair. Sentiasa syair je. Kalau tengok supaya dapat lihat macam kalau dalam tafsir kalau tafsir Ibn Kathir ada syair tapi bukan menjadi benda utama. Kadang-kadang di istishhad tafsir tadi, syair tadi pada benda-benda tertentu saja, bahkan untuk memahamkan tajuk. Kan? Al-Kashaf. Okey, Kashaf tengok. Okey, ni tengok tafsir Al-Kashaf. Ni Zamakhsyari punya tafsir, tengok. Contohnya suratul Al-Baqarah, Al-Fatihah. Lepas dia bawa kan. Kalau kita buka 3-4 jalan depan sikit-sikit lagi ada syair. Sikit ada syair. Dia punya cara dia macam tu. Kaedah dia nampak. Sikit datang syair, sikit datang syair. Dia akan sentiasa bawa syair tu sebagai dia punya cara untuk perjelaskan kalimah Quran tu maksud apa. Tapi benda tu tadilah macam saya kata, macam Syekh saya kata, dia kata tak bukan 100%, bukan 80% pun. Bahkan 60% bukan daripada Arab jahiliyah, bukan daripada awal Islam. Sebab ketika itu masih lagi bahasa Arab masih terjaga. Lepas dah bercampur aduk kahwin dengan bukan Arab ni sebagainya, sebenarnya bahasa dah rosak. Bahasa dah rosak. Sebab tu tak boleh jadi sandaran lagi syair ketika itu. Tapi banyak orang masih tak sedar tajuk ni. Kemudian selain itu balaghah juga Tahrir wa Tanwir Tahir Ibn Ashur. Tahir Ibn Ashur ini orang zaman kita sebenarnya. Okey. Dan dia mewakili, yang ni kita ni mewakili Itijah al-Balaghi. Itijah ahli tuju balaghah. Maksud dia berterangkan kecantikan, keindahan ayat tadi dari sudut sastra. Okey. Wa hakadha ma tajidu mimma tajiduhu mudawwanan fi kutubi ulumil Quran. Demikianlah di antara apa yang anda akan dapati tercatat di dalam kitab-kitab ulum Quran. Sebab ilmu Quran akan bincang tajuk ni. Uslub tafsir, gaya tafsir dia akan bincangkan. Okey, au ma kataba au ma kutiba fi maudhu' itijah al-mufassirin, atau apa yang ditulis pada tajuk hala tuju ahli-ahli tafsir. Memang akan ada sedemikian. Itu bentuk yang kita kena faham. Memang kita kata hala tuju ahli tafsir ni memang kita panggil beri kesan lah kepada macam mana diorang terangkan tafsir itu. Baik. Turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Okey, ini kita akan bincangkan jalan pentafsiran Al-Quran. Yang ini berdasarkan kepada apa yang disusun oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dan disebut oleh anak murid dia Ibn Kathir rahimahullah ketika ditanya dan mukadimah Ibn Kathir dan mukadimah tafsir dia disebut, bila ditanyakan apakah jalan pentafsiran yang paling baik, ini benda yang sama yang dibincangkan. So insya-Allah kita akan masuk nanti kepada turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Yang kita akan pergi satu persatu tafsir Quran, tafsir Quran Sunnah, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in, kemudian Quran dengan bahasa Arab, kemudian keenam Quran dengan ijtihad ataupun pendapat orang-orang tentu. So insya-Allah kita akan bincangkan satu persatu nanti. Baik, ada soalan? Ali, Bukan Ali restoran tu. Ali mana?
Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Ali khalifah lah. Ha? Ha? Si Bawih si Bawih atas lagi. Si Bawih lahir dia tak wujud lagi. Pasal ini semua bawah 100. Pasal Zalim bin Amr yang buat titik bunyi tadi, dia mati 68 Hijrah. Dia mati tahun 68 Hijrah. Ali bin Abi Talib mati tahun 40 Hijrah. 40. Ali mati tahun 40 yang membenarkan sabda Nabi, takunul khilafatu ba'di 30 ama, akan jadi khilafah sudahku 30 tahun. So jadi Ali bila Ali mati tu kurang 6 bulan. Mana 25 tahun 6 bulan. Lepas tu Hasan bin Ali pegang jawatan 6 bulan, lepas tu diserah pada Muawiyah, cukuplah 30 tahun. Ali bin Abi Talib mati tahun 40 Hijrah. Jadi yang kisah si Bawih ni lewat lagi. Si Bawih ni dia kata silap dia sempat dengan zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okay. Dia memang pakar bahasa tapi dia bawah lagi. Dia bukan atas. Dia punya tarikh. Lahir 148, mati 180. Dia lahir 2 tahun awal sebelum Imam Syafi'i. Si Bawih ni. Dia lahir 2 tahun awal 148. Dia mati 180. Pendek umur. Yalah. Imam Syafi'i pun 54 je. Imam Syafi'i lahir 150, mati 204. So jadi si Bawih bawah lagi. Yang kita bincang ni 100 pertama. Within 100 pertama. Tapi nak fahamkan sekarang, yang Zalim bin Amr ataupun Abu Aswad Ad-Du'ali, dia ni dengan Ali bin Abi Talib ketika Ali hidup. Mana perbuatan yang kita tunjuk tadi kan, yang nombor nampak mashaf tu kan, yang titik-titik tu, ini pada zaman tu. Bahkan guru kepada si Bawih, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lahir 100, mati 170, dia yang meletakkan titik huruf. Ta titik 2, ba titik 1, sa titik 3, jim titik 1. Dia yang bila kita ba mu'jamah, dia itu dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada si Bawih. Guru si Bawih itu anak murid dia. Dia mati 170. Si Bawih 148, 180 mati. So basically memang tak sempat. Ni zaman ni awal lagi. Zaman yang sebelum ni, mana sebelum zaman ni, huruf dan baris tak ada. Baris apatah lagi lah, baris lagi tak ada. Tak ada titik. Main kosongnya tu. Macam anda tunjuk lah. Dia akan nak tengok kan, sekejap. Sekejap Ada satu sekejap. Diorang buat macam cara nak tengok resam Osmani ni punya khot khot lama dia. Ini contoh dia. Tengok. Tengok. Tu khot asal. Ni alif. Okey. Ba, ta, sa pakai rumah ni. Kalau tengok balik pada tadi sebiji. Kemudian jim, ha, kha dia pakai rumah ni. Either macam ni atau macam ni atau macam ni. Dal tu macam ni. Kita tengok balik tadi kan. Rumah zal pun sama. Tengok. Nampak ni? Ni. Alladzina wa basyiril ladzina. Kan zal dengan dal kan rupa serupa. Tengok rumah dia. Nampak? Kalau tengok sini nampak? Dal dengan zal pakai rupa macam ni. Kemudian ra dengan zai rupa macam ni. Kan nampak tadi kan? Kemudian sin dengan shin pakai rumah ini atau ini atau ini. Sod dengan dot pakai rupa macam ni. Taza pakai ini. Ain rin pakai ini atau ini atau ini. Fa macam ni. Qaf macam ni. Kaf boleh jadi macam ni, macam ni. Lam macam ni. Mim boleh jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tengok ni. Nun ni. Nun kan saya kata nun macam tu kan. Nun kan dia sengit macam tu. Bukan macam ni, macam tu. Asal. Ini ha. Ha, lepas tu waw, lam alif. Ada 3 bentuk. Ya, cara tulis. Dia macam ni lah, macam ni. Tengok yang atas ni tak boleh baca. Dia contoh-contoh cantuman je. Okey. Baca ni.
Wallahu. Nampak wallahu ghalibun. Nampak? Ala amrihi. Walakinna. Ini kan nun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini satu masa dulu inilah tulisan dia. Sebab apa tahu? Diorang punya bahan tulisan dia hot coffee ni keras. Sebab dia, bahan tulisan dia batu. So dia gunakan erek tu tak boleh nak lengkuk-lengkuk macam kita. Zaman kita ni medium penulisan dengan kayu ni lah, kayu tu lah sebagainya kan. Sebab tu kita panggil khot nasah tu. Yang rupa cantik zaman sekarang ni kan. Itu khot salinan. Ni khot asal. Bahkan kalau pergi dekat Masjid Lama Yaman, ada dekat dinding tu tulis apa bismillah ni macam ni. Sebiji. Tu faham so sudut dia. Jadi memang yang kisah Sibawayh ni lewat lagi. Pasal dia lahir 148. Dia mati 180. Guru dia yang buat titik bunyi, titik baris, Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, lahir 100, mati 170. So pada zaman tu dia develop tulisan sebenarnya. Masih tak selesai lagi. Lepas tu kalau kita tengok kitab-kitab lama, para ulama dikarang, dia kata ini ba mu'jamah. Ta tasniyah, ta titik 2. Disebut itu, ta tasniyah. Ba mu'jamah. Sampai sekarang sebahagian kitab masih lagi ada sebutan macam tu. Untuk pasal recall balik cara diorang tulis. Supaya orang yang baca tak tersilap. Tak tahu ini ba ke ta. Titik 1 ke titik 2. Itu contohnya. Okay? Jelas? Ada soalan lain? Tak ada, alhamdulillah. Lewat dah. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu datang. Minta maaf tadi tersalah kelas dia. Yang kata saya sentuh yang zaman syarif yang nak sentuh Rasul 25. Okey, tafsiran ni adakah semua salah atau yang Siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Zamakhsyari. Itulah bagi saya tak perlu. Mana benda tak tahu pun tak apa. Sebenarnya. Kalau kita tahu pun untuk menolak balik akidah dia, yes. Macam dibuat oleh Imam Asy-Syaukani. Itu lebih patut. Sebab akidah salah dah. Cara translation dia untuk Al-Quran confirm dia silap. Confirm dia lari. Kenapa nak baca? Tahu lah, kalau nak kaji untuk macam perkembangan. Kalau kata abang belajar usul tafsir dengan betul, abang akidah abang betul, dan abang tak apa belajar. Untuk supaya abang betulkan, supaya abang terangkan balik yang benar, tidak yang salah. Tapi kalau kata abang tak ada kekuatan dalam usul tafsir, kemudian abang tak ada masalah akidah yang betul, jangan baca. Dan benda ni akan menyebabkan kita akan hanyut. Saya jumpa seorang, ada pakcik tu. Lama tak jumpa lepas PKP. Dia banyak tanya saya soalan pelik-pelik. Waktu saya mengajar kat Kampung Limau Manis. Baru-baru ni, dah start kelas balik kan. Saya perasan, dia start baca Quran kuat gila. Mana orang imam kat depan kan, dia pun Alhamdulillahirabbil alamin. Saya macam, aku kata pakcik ni dah. Sebab ketika dulu, time dia duduk dengan saya, dia datang-datang tanya soalan, saya betulkan, kefahaman dia low sikit. Baru ni dah jadi lain pelik. Kadang-kadang kita masalah, kita jumpa siapa, sembang dengan siapa, masalah, rosak akidah, rosak amalan, buat apa? Kita kadang-kadang macam abang kan, kita umur kita dah senja, dah maghrib ke, bukan apa asar kan. Habis masa pada kebukan buat apa? Buang masa kan. Balik pada asal, kalau kita tahu yang benar itu lebih penting. Kalau tahu yang salah tadi untuk memperingatkan. Betul. Untuk kita peringatkan. Belajar untuk peringat, bukan belajar untuk menjadikan amalan atau menjadikan kefahaman atau dapatkan intipati yang indah. Jangan. Walaupun sebenarnya ada orang anggap masuklah sekali kan, boleh je. Tapi masalah kita kata tempoh manusia ni kat dunia ni singkat. Amal kita dah nak kena habis, nak kena buat dengan segera. Fitnah berlaku banyak, maka Nabi kata badiru bil amal, cepat-cepatlah beramal. Fitanun kaqita'il lil muzlimah, sebelum datangnya fitnah seumpama lapisan kegelapan yang malam yang gelap. Yang ketika fitnah itu berlaku nanti, ujian itu berlaku nanti, yusbihur rajulu mu'mina, bangun pagi seorang lelaki itu beriman, wa yumsi kafira, petang dia kafir. Wa yumsi mu'mina, petang dia mukmin, wa yusbihu kafira, pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, dia akan jual agama dengan satu habuan di dunia. So Nabi suruh kita untuk tangani masalah fitnah akhir zaman ni dengan cepat beribadat. Jangan tangguh-tangguh. So basically macam itulah, saya kata tak ni.
Kalau bagian mereka ambil pandangan ni lah Zaman Syarif lah pandangan itu saya kata buat apa nak ambil kan. Itu saya kata tak elok. Tak elok. Pasal terutama bila dia pandu kita ke arah tu. Saya kata tengok jumpa orang macam tu kan, tiba dah ni. Dah kat situ ada segak seorang pakcik tu, tapi mana pergi tahu, meninggal lah kot. Ada satu hari saya ngajar, tiba-tiba dia menangis. Datang depan saya tak buat lagi ustaz. Aku cuma apa pasal aku buat benda pakcik ni. Saya tak kenal dia. Lepas tu dia tiba datang mana nangis. Sudahlah ustaz, jangan buat sebut lagi. Aku macam, apa benda aku sebut? Saya dah tinggalkan lama dah. Saya ajar tajuk lain. Dia pun datang ngadu. Tapi kat situ geng kaya ni pelik juga kan. Bila yang terbaik Tabari. Tabari. tapi tafsir Jami' Al-Bayan takmil tu sama juga kan. Mana? Qurtubi. Qurtubi kita kata ada juga bahagian dia. Pasal bab yang dia kata tentang ini ahli kalam punya pendapat kena buang. Dia bawa, dia paling munsif. Dia seorang Asy'ari tapi dia munsif. Dia bawa pendapat-pendapat ahli kalam tapi dia bawa makna pengertian salaf faham. Tapi in the end lepas tu dia katalah ini dalam kalam dan sebagainya. Dia tak khianat. Dia jujur. Maksud dia terang salaf faham macam ni, yang ini fahaman ahli kalam. Dia bagi dua. Itu perbezaan lah. Macam Qurtubi macam tu. Ala kulihal apa kita kata dari sudut macam tadi kan. Kalau anda kata kita boleh bezakan akidah tadi, dan bacalah. Kalau tak boleh janganlah. Bahaya. Takut nanti kita jadi macam orang. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.